Dua nelayan hilang ditemui selamat di perairan Aceh. Salam Malaysia Madani, Sally Cumi Sanraj. 4 luang benam telah dikesan di kawasan kilometer 78 Jalan Gua Musang Lodging berhampiran dengan penempatan orang asli kampung Jek Jok Gua Musang, Kelantan setakat ini. Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Gua Musang, Nick Raisnan Daud berkata, kerja membaiki kerosakan jalan berkenaan tidak dapat dilakukan berikutan pihak JKR sedang membuat peringkat kajian selepas laluan kedua-dua arah ditutup kepada semua kenderaan. Pihak JKR sedang mengenal pasti gerakan air bawah tanah dan keselamatan tanah di kawasan sekitar. Lubang-lubang air ataupun terbentuknya gua bawah tanah yang tersedia ada. Dan dengan ini akan memberi kesan yang lebih buruk lagi. Itu sebabnya berlaku sinkhole yang sedang ada sekarang ini lebih kurang 4 sinkhole yang dikesang oleh pihak JKR yang berada di situ. Dan jalan itu masih lagi ditutup untuk semua kenderaan dan kita berharap bagi menjamin keselamatan rakyat, kita tidak membenarkan sebenarnya untuk semua kenderaan melalui jalan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan banjir oleh syarikat Damai Kuari Sendirian Berhad, Kuari Dinar Sendirian Berhad dan Vita Mix Sendirian Berhad di Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang pada Ahad. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chon Fu berkata, jalan tersebut ditutup kepada semua kenderaan dari kedua-dua arah bermula hari ini sehingga arahan baharu dikeluarkan oleh pihak JKR. Seorang kanak-kanak perempuan maut selepas motosikal yang dinaiki bersama bapa dan adik-beradiknya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di kampung Sungai Ayam Batu Pahat. Mangsa Afika Syaura Kamarul Arifin berusia 4 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, SCP Syarul Anwar Musyarat Abdullah Sani memaklumkan kemalangan berlaku ketika mereka dalam perjalanan ke Minyak Beku. Motosikal mangsa kemudian terlanggar sebuah lori yang keluar dari persimpangan. Bapa serta 2 lagi anak perempuannya cedera dan dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Manakala pemandu lori serta kelindan selamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah di Kuching melanjutkan tempoh reman 7 hari terhadap suspek utama kes bunuh Nurul Ashikin Lan atau Amoy bagi melengkapkan siasatan. Perintah dikeluarkan pendaftar kanan Mahkamah Kuching Nur Syahika Nazwa Razali terhadap suspek yang berumur 23 tahun. Suspek sebelum ini mengaku membunuh wanita yang berumur 28 tahun itu di satu kawasan berhampiran Jalan Setia Raja Kuching awal bulan ini sebelum bertindak membuang mayatnya ke dalam parit. Suspek mengaku melakukan perbuatan itu kerana mahu mendapatkan barang kemas milik mangsa bagi tujuan perbelanjaan menyaksikan perlawanan bola sepak di Kemboja. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh dan berdepan hukuman gantung sampai mati. Di mahkamah sama, Nur Syahika turut melanjutkan reman 5 hari terhadap 2 suspek utama kes bunuh seorang pemuda di sebuah kondominium dekat Jalan Sungai Tapang 6 Disember lalu. Mayat lelaki tanpa identiti telah ditemukan di Sungai Kampung Punti, Padang Ampang, Kuala Kangsar. Ketua Polis Daerah SCP Hesham Harum Am berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai penemuan mayat tersebut oleh orang kampung pada pukul 11 pagi. Bagaimanapun, identiti mangsa tidak dapat dikenal pasti susulan tiada pengenalan diri ditemui pada mayat tersebut. Pemeriksaan ke atas tubuh badan mangsa tiada menunjukkan sebarang kesan kecederaan yang boleh menjurus kepada unsur jenayah. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Kuala Kangsar untuk tujuan bedah siasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes boleh menyalurkannya kepada Ketua Balai Polis Kuala Kangsar di talian 013 366
9469 atau 05 776 2222. 4 lelaki warga tempatan ditahan kerana terlibat dalam aktiviti perjudian haram di sekitar Bagan Datuk Perak. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Ali Muhammad Jali berkata, serbuan dilakukan di 4 lokasi berasingan. Susulan serbuan tersebut membawa penahanan individu berumur antara 32 hingga 62 tahun. Turut dirampas sebuah telefon bimbit dan pencetak mini muda Ali yang digunakan dalam aktiviti perjudian. Kes disiasat di bawah Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM200,000 atau penjara sehingga 5 tahun jika sabit kesalahan. Sehingga kini, polis berjaya menahan 51 individu dalam 39 serbuan di daerah tersebut serta merampas wang tunai berjumlah lebih RM9,000. 2 nelayan yang dilaporkan hilang selepas bot yang dinaiki mereka hanyut di perairan Keracut Kuala Sungai Pinang pada 16 Disember lalu telah ditemui selamat di perairan Aceh, Indonesia. Ketua Polis Daerah Barat Daya, SCP Sazali Adam memaklumkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, sedang berusaha membawa pulang Muhammad Iqmal Hakim Ismail, 22 tahun dan Nur Hasrul Abdullah, 25 tahun dari sempadan Indonesia. Mereka dijangka tiba di Jeti Batu Maung awal pagi esok. Kapal APMM kini dalam perjalanan untuk mengambil kedua mangsa, namun proses tersebut memakan masa disebabkan oleh faktor cuaca. Menurut SCP Sazali, satu sidang media akan diadakan bagi memberi maklumat lanjut mengenai penemuan nelayan berkenaan serta operasi pemulangan mereka. Semalam, beliau memaklumkan bahawa operasi mencari dan menyelamat SAR terpaksa dihentikan pada pukul 5 petang setelah tiada petunjuk ditemui. Dalam tempoh 5 hari operasi itu, pasukan keselamatan telah merangkumi kawasan seluas 4,802 batu nautika namun gagal menemui kedua mangsa dan bot mereka. Siasatan polis menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati kematian beberapa ekor kucing di Universiti Malaya UM berpunca daripada serangan sekumpulan anjing liar. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa memaklumkan perkara itu telah dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan mengesahkan kematian kucing-kucing tersebut. Polis telah menerima 3 laporan berhubung kejadian itu di Pusat Pengajian Tinggi tempatan tersebut pada Selasa, Jumaat dan semalam. Bagaimanapun, tiada saksi yang menyaksikan kejadian tersebut berlaku. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes ini bagi mengelakkan berlaku sebarang kegelisahan. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 3 pertuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun Julai lalu. Tertuduh Long Kam Fat, 35 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh melakukan kesalahan itu pukul 10.30 pagi pada 2, 9 dan 29 Julai lalu. Kesalahan itu dilakukan di bilik sewa sebuah hotel di Taman Munshi Ibrahim, Tampoi, Johor Bahru, Johor. Bagi 3 pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh sehingga 20 tahun dan sebatan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Farah Wahida Syarifuddin, manakala tertuduh diwakili Peguam Syufri Abdul Samad. Mahkamah menetapkan 4 Februari hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen dan jaminan ditawarkan sebanyak RM20,000.
Ular lagi hantaran berbaur perkauman babitkan veteran politik. Seorang pengguna Facebook dakwa pemimpin itu terima gelaran Tan Sri atas sumbangannya mencetuskan tragedi 13 Mei. Turut dilampir beberapa ucapan, kononnya diungkap pemimpin tersebut semasa peristiwa berdarah di Kuala Lumpur. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit mengarut. Keberanian itu mungkin diperoleh selepas ada pemimpin yang disokong buat perkara serupa. Hakikatnya, tiada ungkapan seumpama dibuat pemimpin parti DAP dimaksudkan. Malah, beliau juga tiada di Kuala Lumpur ketika kejadian. Penjelasan sama ada dibuat pemimpin itu di Parlimen. Pada hakikatnya, saya tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei 1969. Saya masa itu bertanding di Padang Melaka dan berada di pusat pengkiraan undi di Melaka sehingga awal pagi 11 hari bulan Mei 1969 kerana menunggu keputusan. Dan saya telah didusta di Dewan ini sebagai orang yang mencetuskan 13 Mei menerusi slogan-slogan paling resis di jalan-jalan di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 hari bulan Mei 1969. Usah terus hayal dengan fitnah lama yang diulang-ulang. Menyebarkannya juga adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Misi Bantuan Pengurusan Pasca Banjir, Kementerian Luar Negeri KLN menggerakkan skuad Ihsan Madani KLN. KLN dalam satu kenyataan memaklumkan Majlis Pelancaran Skuad disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zin dan turut dihadiri pegawai serta kaki tangan kementerian. Skuad terdiri daripada 60 warga kementerian yang dibentuk bagi menyahut seruan pelaksanaan pasukan sukarelawan penjawat awam skuad Ihsan Madani untuk pengurusan pasca banjir. Misi skuad adalah untuk membantu membersihkan serta mengecat semula bangunan awam dan infrastruktur yang terjejas akibat banjir. Inisiatif ini adalah hasil kerjasama erat dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat dan Majlis Daerah Pasir Mas. 90 rumah ibadat bukan Islam akan menerima bantuan khas 3.17 juta ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk R. Ramanan berkata, peruntukan diluluskan di bawah Kementerian Kewangan. Beliau menyampaikan bantuan tersebut kepada wakil pengurusan 89 kuil dan 1 gereja di seluruh negara. Tambahnya, peruntukan itu bukan untuk memperbaiki kuil atau gereja, tetapi ia lebih kepada program membantu rakyat dan inisiatif lain, antaranya pembiayaan tuition atau bantuan kelas agama. Ini adalah sumbangan khas daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini menunjukkan komitmen beliau terhadap komuniti India. Seramai 100 penduduk kampung Lubuk Merbau di Pedu Padang Terap yang terdiri daripada penoreh getah dan buruh kampung menerima sumbangan barangan keperluan harian. Sumbangan termasuk beras disampaikan oleh Timbalan Dekan Ghazali Shafi Graduate School of Government GSGSG, Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis di kampung Lubuk Merbau. Inisiatif ini turut mendapat kerjasama daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Bukit Kura. Menurut Profesor Madya Dr. Kamarul Azman, sumbangan tersebut adalah sebagai tanda keprihatinan dan bertujuan meringankan beban penerima, terutamanya warga emas, ibu tunggal serta golongan yang kurang berkemampuan. Kerajaan Madani telah melaksanakan pelbagai perencanaan strategik untuk melonjakkan ekonomi negara sepanjang 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kemakmuran yang berpanjangan dapat dinikmati oleh rakyat dan negara. Menerusi sorotan 2024, melonjak ekonomi, melimpah kemakmuran.
Perdana Menteri berkongsi beberapa inisiatif dan pencapaian negara. Antara pencapaian adalah pelaburan ekonomi digital yang menyaksikan pelaburan digital diluluskan bernilai 254.7 bilion bagi tempoh Januari hingga September tahun ini yang mewujudkan 159,000 pekerjaan. Syarikat teknologi gergasi yang melabur di Malaysia antaranya Microsoft bernilai 10.5 bilion ringgit, Nvidia dan YTL pula 20 bilion ringgit dan Oracle 27 bilion ringgit. Menerusi hantaran di laman Facebook ini juga, kerajaan turut memfokuskan kepada pembangunan tenaga hijau menerusi pelancaran Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian di Perak. Turut dikongsikan Datuk Seri Anwar adalah Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra atau Putra 35 dan juga Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta atau PIKAS 2030. Beliau menekankan betapa pentadbirannya akan terus bekerja keras di tahun mendatang bagi memacu masa depan yang lebih sejahtera untuk rakyat dan negara. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di setiap daerah digesa mempelbagaikan projek di Pohon di bawah program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan sekiranya JKK memohon projek yang sama, ia boleh mencetuskan persaingan dan mengakibatkan projek tersebut tidak mampan, kurang produktif serta kurang berdaya tahan. JKK perlu berbincang dengan pejabat daerah. Pejabat daerah akan memberi nasihat, ada jawatan kuasa yang akan dinilai, kemudian akan dibawa ke pejabat SDO, lalu ICU, di situlah yang akan meluluskan projek-projek. Beliau menegaskan adalah penting untuk memastikan projek yang dilaksanakan benar-benar memberi impak positif dan manfaat kepada komuniti secara menyeluruh. Timbalan Perdana Menteri menghadiri majlis simbolik penyerahan dana sejati madani daerah Lubuk Antu. Sarawak telah menerima peruntukan sebanyak 100 juta ringgit pada tahun ini untuk melaksanakan lebih 1,000 program pembangunan JKKK di seluruh negeri. Datuk Seri Fadilah turut menggalakkan lebih banyak JKK untuk merancang dan memohon projek bagi tahun depan selaras matlamat memperkasa pembangunan komuniti di peringkat akar umbi. Barisan Nasional BN akan terus beri komitmen bersama Kerajaan Perpaduan dan mewujudkan kerajaan yang stabil sehingga PRU ke-16. Selama kita menjadi sebahagian daripada Kerajaan Negeri Sembilan dan Kerajaan Persekutuan, kita pastikan kita perkukuhkan Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan dan negeri-negeri yang lain dan kita perkukuhkan Kerajaan Perpaduan di peringkat Putrajaya agar rakyat keseluruhannya dapat nikmat atas nama kestabilan politik di negara kita. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakannya sewaktu berucap pada Konvensyen BN Negeri Sembilan 2024 di Seremban. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berpuas hati dengan prestasi diberikan Menteri-Menteri BN ketika ini dalam memperkukuhkan Kerajaan Perpaduan. Penjawat awam dinasihat agar memohon pinjaman hanya melalui koperasi yang sah dan berdaftar bagi mengelak penipuan. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pinjaman melalui koperasi sah menawarkan syarat yang lebih baik dan kadar faedah yang rendah. Lebih kurang untuk individu ni lebih kurang 800 ke sejuta kaki tangan awam yang buat pinjaman. Dari segi konteks bisnes, dia nak bagus. Dia pinjam, maknanya bagus. Pendapatan pada koperasi bagus. Tapi dalam masa sama, saya nak ingatkan, pastikan mereka membuat pinjaman melalui koperasi-koperasi yang sebenarnya. Jangan terpengaruh dengan skamer, dengan nalu ni. Sebab banyak sekarang ni. Dia punya kempen atau promosi ni memang kadang-kadang tak masuk akal. Kita memang pastikan arahan daripada JPA, arahan daripada kerajaan itu kita ikuti dan kita tidak bertolak ansur dalam konteks lah.
gaji ni sememangnya amat ditunggu-tunggulah oleh golongan pejabat awam, sebab kita semua tahu dengan keadaan sekarang dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, kata kenaikan gaji ni dapat membantu meringankan sedikitlah beban, dan juga bolehlah golongan pejabat awam ni kata membuat simpanan kata sebagai persediaan untuk masa depan. Alhamdulillah, dengan kenaikan ni mungkin sikit sebanyak boleh membantulah golongan, especially yang golongan B40 yang macam gaji rendah kan. Jadi bila kena ada kenaikan tu, sekurang-kurangnya boleh membantulah untuk menjalani kehidupan harian kan. Lepas tu untuk macam golongan macam M40, mungkin kenaikan gaji tu sikit sebanyak boleh membantu kita untuk buat simpanan untuk hari tua. Kami bersyukur kepada Perdana Menteri kerana ada kenaikan ni dan tepat pada masa ni. .41 individu yang terlibat dalam dunia penerbitan ilmiah termasuk penyelidik, penulis, penyunting, pereka dan pemasaran menerima pelbagai pengiktirafan sempena anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM. Pengerusinya Azman Hashim, penerbitan ilmiah memainkan peranan penting dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan masyarakat. Menurutnya, ia dapat menggalakkan perkongsian idea dan membina jaringan yang kukuh di kalangan anggota masyarakat. Pengiktirafan ini akan menentukan penulis-penulis itu, terutama daripada golongan-golongan akademik dan juga daripada ahli-ahli luar yang menerbit, yang telah diiktiraf tu, kita akan anugerahkan supaya pencapaian kegemilangan akademik itu sentiasa pada tahap yang telah ditetapkan. Beliau berkata begitu selepas anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM di Putrajaya. Program larian budaya akan diadakan dengan skala besar di Melaka sempena Hari Pelancongan Sedunia 2025 dan Persidangan Pelancongan Dunia 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, peserta akan menggayakan pakaian tradisi masing-masing sambil mempromosi aktiviti hidup sihat. Sempena dengan Hari Persidangan dan Pelancongan Sedunia di Melaka, kita akan buat lebih besar dan menarik lagi, dan kita akan melibatkan ramai lagi peserta-peserta pada luar negara yang hadir berpakaian tradisi negara masing-masing. Oh, tak di tengah-tengah kota raya Melaka. Datuk Seri Abdul Rauf ditemui selepas merasmikan larian budaya antarabangsa Duyung Kita. Program larian itu turut menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR sempena penyertaan teramai iaitu 7,475 peserta. Kejohanan Grand Final Varsity Sepak Takraw League 2024 mampu melahirkan lebih ramai pemain cilik berpotensi untuk diketengahkan ke pentas lebih besar. Susulan itu, Persatuan Sepak Takraw Malaysia merancang lebih banyak kejohanan besar melibatkan pemain muda tahun depan. PSM memang dalam rangka pada tahun hadapan kita akan adakan kejohanan belia kebangsaan untuk peringkat underage lah, umur mungkin ada 14 tahun, mungkin 16, mungkin 18, sebab 21 kita dah ada kejohanan Sukma, mungkin platform untuk ke Sukma pada tahun 2026 yang diadakan di Selangor. So mungkin tahun depan kita boleh buat bawah 20 tahun, kan? Bawah 18 dan bawah 14. VSL 2024 menerima sambutan dengan penyertaan lebih 40 orang daripada sekolah menengah dan kebangsaan. Pada kejohanan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNMB muncul juara menewaskan Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ. Pada perlawanan itu, UPNMB menerima tentangan hebat hingga ke set penentuan sebelum menang 14-17, 15-4, 15-11. Selain itu, bagi kategori elit, Universiti Sultan Azlan Shah A menewaskan Universiti Sains Islam Antarabangsa A untuk muncul juara acara double.
Manakala UiTMA mengalahkan College Community Malaysia A dalam acara regu. Lebih 2,000 peserta menyertai Pesta Hoki Universiti Sains Malaysia 2024 dengan penyertaan 200 pasukan dari termasuk 16 pasukan dari luar negara. Tapi saya juga dimaklumkan sebelum COVID dahulu, lebih pada 400 pasukan menyertai. Walaupun tahun ini kita dapat 200, tetapi saya yakin dengan kejohanan-kejohanan yang akan datang, kita akan dapat menambahkan lagi bilangan ini kepada bilangan mungkin 400 seperti sebelum ini. Dan bilangan peserta-peserta daripada luar negara, pasukan pada luar negara juga kita mengharapkan akan bertambah seperti dahulu. Jadi itu harapan kita, tapi yang lebih penting ialah pasukan di bawah umur 18 tahun. Kita mengharapkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah dan kelab-kelab untuk sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah dan sebagainya menyertai. Sementara itu, pasukan TNB Kilat B dinobatkan sebagai johan bagi kategori Premier Terbuka Lelaki. So untuk this year, untuk tahun ni lagi better lah daripada sebelum ni sebab kita USM baru mula balik selepas PKP kan. Untuk cabaran tahun ni yang sekarang ni agak tinggi sebab banyak tim-tim yang muda-muda ni, so diorang datang untuk join edisi kali ni. So diorang banyak baguslah untuk dia punya pengalaman untuk main ni. Perlu memiliki sentuhan majlis. Itu antara gesaan legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq kepada BAM bagi mencari pengganti Tan Bin Sen sebagai jurulatih beregu lelaki negara. Seterusnya membantu Malaysia memenangi pingat emas pertama pada Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles. Jelas Datuk Razif, BAM kini harus mencari jurulatih yang lebih berkaliber selain boleh mengatasi bekas jurulatih berpengalaman itu. Jumaat lepas, BAM mengumumkan Bin Shen akan meletakkan jawatan 13 Januari ini selepas menyertai badan induk itu pada Disember 2020. Bekas pemain kebangsaan itu memainkan peranan penting dalam meningkatkan standard beberapa pasangan beregu lelaki negara. Ini termasuk membantu Aaron Chia dan So Wei Yi merangkul gelaran dunia pertama Malaysia pada 2022. Sementara itu, Razif yang enggan mengulas mengenai calon pilihannya untuk jurulatih beregu lelaki negara. Bagaimanapun, beliau menekankan kepentingan membina kepercayaan antara jurulatih baharu, pemain dan pengurusan BAM. Sekian berita tengah malam. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Cumi Sandraj, Salam Malaysia Madani.